Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam KSSMPK Tingkatan 2. Cikgu doakan supaya kita sentiasa berada dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hari ini kita masih lagi di bawah tajuk solat berjemaah. Cuma kita akan sama-sama untuk memahami apakah dia hikmah solat berjemaah. Anak-anak yang dirahmati, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia sahaja. Segala perkara yang diperintahkan ada kebaikannya pada diri hamba itu sendiri. Di samping itu, segala larangan pasti juga ada hikmahnya. Begitulah juga dengan solat secara berjemaah. Ia mengandung hikmahnya yang tersendiri. Antara hikmah solat berjemaah ialah yang pertama adalah untuk menzahirkan syiar Islam di mana saja umat Islam berada. Ini kerana azan akan dilaungkan setiap kali waktu solat. Tujuannya dikumandangkan di masjid atau di surau adalah untuk mengajak manusia secara berjemaah membesarkan Allah dan menunaikan kewajipan yang diperlukan. Azan juga anak-anak merupakan sebahagian daripada syiar Islam dan dia bergema sebanyak 5 kali sehari. Pada waktu bila tu? Pada waktu solat fardu pandai. Yang kedua pula anak-anak, solat berjemaah berfungsi menyatu padukan umat Islam. Melalui solat berjemaah, kita akan dapat kenalan, beramah mesra dan bekerjasama untuk kebaikan ummah berdasarkan persaudaraan Islam. Tolong menolong dalam kerja-kerja kebaikan antara satu sama lain. Sebab setiap kali solat berjemaah kita akan jumpa jiran kita, rakan kita di mana tempat kita bersolat berjemaah. Seterusnya, dengan bersolat berjemaah, ianya dapat membentuk umat Islam sebagai ummah yang berdisiplin. Ini kerana anak-anak, semasa solat berjemaah, makmum perlu mematuhi apa yang telah ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan dan hukum makmum mengikut imam dalam solat berjemaah. Dalam kita belajar syarat sah untuk solat berjemaah, makmum mesti berniat mengikut imam. Jadi kalau dah terbiasa setiap hari kita solat berjemaah mengikut imam, mengikut syarat-syarat solat jemaah, secara tak langsung akan membentuk diri kita supaya berdisiplin, taat pada peraturan. Jadi kan gitu. Jadi akhirnya kalau kita dah biasa dengan peraturan, maka hidup kita akan jadi lebih baik dan mudah mematuhi apa-apa peraturan, sama ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun di tempat-tempat di mana kita berada pun ada peraturan dia. Kat sekolah pun ada peraturan sekolah, dipanggil disiplin sekolah. Jadi kalau orang tu memang mudah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh mana-mana pihak, jadi menunjukkan kepada kita dia adalah orang yang berdisiplin. Anak-anak yang dirahmati, dengan solat berjemaah juga boleh menanam dasar persamaan yang sejati. Ini boleh dizahirkan kerana dalam masa solat berjemaah di masjid, di surau atau di mana-mana saja, tidak ada taraf tinggi rendah. Semua orang sama sahaja, iaitu siapa yang datang awal disunatkan mengambil tempat di saf hadapan dan siapa yang datang lewat duduk di saf akhir. Contohnya kalau Syawal datang awal, Syawal berada depan cikgu. Kalau cikgu datang lewat, tak kira siapa awal, dia di depan. Untuk pengetahuan bersama juga anak-anak, dengan solat berjemaah ini dapat menyatukan arah dan tujuan segala amal dalam kehidupan. Macam mana tu? Dia macam ni anak-anak. Tujuan utama kehidupan kita di dunia ini adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengharapkan agar dibalaskan dengan syurga di akhirat nanti. Ianya nampak jelas anak-anak ditunjukkan melalui solat berjemaah.
di mana semua makmum bersama dengan imam akan bersolat ke arah yang sama sebagaimana yang telah terdapat dalam perintah berkiblat ke arah Baitullah ketika kita solat. Seterusnya, anak-anak dirahmati, solat berjemaah ni juga boleh melatih orang ramai supaya sentiasa mematuhi ketua anak-anak. Siapa ketua tu? Ketua tu lah anak-anak. Kalau dekat rumah, ayah. Kalau kat sekolah, pengetua, cikgu. Dekat tempat tinggal kita pula, itulah dia ketua kita, ketua kampung, ketua taman. Dalam masa solat berjemaah, cikgu siapa ketua? Jawapannya tentulah imam. Kerana masa solat berjemaah, imam akan memimpin kita untuk solat berjemaah. Jadi semasa solat berjemaah, makmum wajib mematuhi imam selagi imam tidak melakukan kesilapan. Perintah ini juga anak-anak perlu diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Kita wajib mentaati pemimpin selagi mereka tidak menyuruh kita membuat kemungkaran, iaitu membuat benda-benda yang tak elok. Kita wajib taat pada dia. Contohnya sekarang ni kan anak-anak, zaman PKP ni, zaman COVID ni anak-anak, ketika COVID ni, pemimpin kita kata jangan keluar rumah. Kalau nak keluar rumah pun atas tujuan yang perlu sahaja, untuk beli barang makanan ke, barang keperluan yang lain ke. Tapi kena pakai mask juga. Ada jarak sosial. Kemudian selalu sanitizerkan tangan. Itu baik ke tak baik? Baik. Sebab pemimpin tanggungjawab dia menjaga keselamatan orang di bawah pimpinan dia. Jadi kita kenalah ikut anak-anak ya. Kalau tak ada apa keperluan, tak payah keluar. Duduk rumah supaya kita akan sama-sama dapat putuskan rangkaian COVID-19 ni ya. Okey, pandai anak-anak cikgu. Alhamdulillah, cikgu percaya anak-anak telah mula faham mengenai sebahagian daripada hikmah solat berjemaah. Untuk itu, bolehlah menjawab latihan yang cikgu telah sediakan. Seandainya anak-anak masih kurang jelas atau tidak faham, bolehlah terus hubungi cikgu melalui talian telefon ataupun WhatsApp. Cikgu akan bimbing anak-anak bagaimana untuk menjawab latihan yang telah disediakan. Selamat belajar dan selamat membuat latihan.